Solat jamak bila kita bermusafir, minta jelaskan cara sebenar. Membolehkan kita melaksanakan solat jamak berapa hari? Kerana hadis mengatakan Nabi SAW melakukan solat jamak 14 hari. Dengar molek. Musafir bahasa Arab, bahasa Melayu mudahnya orang yang berjalan jauh. Jauh mana? Lebih kurang 90 km. Kau yang paling panjang adalah 89,899 diukur oleh Dr. Rahbah Zuhaili. Dan kau yang paling pendek 81 km. Jadi kalau kita keluar 81 pun boleh dah. Kerana ada fuqaha yang bilang 81. Tak ada masalah. Kerana asalnya kita syarak 2 marhalah. Dalam hadis tak sebut kilometer, sebut batu. Lebih kurang. 80 km lebih, boleh kita jamak qasar. Baik. Masalah berlaku, masalah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kerana tak faham. Masa ngajar angguk. Balik sekarang kena laksa 2 pinggang, 8 hari dah pula. Tadi 3 hari. Itu masalah. Dengar molek. Dia kalau kita nak jamak, nak qasar ni, iaitulah jangan kita tahu tanda khabar dulu. Berapa qasar, berapa apa. Kita kena hukum dulu, aku musafir atau mukim. Hak tu nombor 1 wajib sebelum jamak qasar. Aku mukim atau aku musafir. Benda makna musafir, orang yang berjalan jauh boleh jamak qasar. Benda makna mukim, orang yang bukan berjalan jauh haram jamak qasar. Baik, siapa yang nak pergi, kita duk TTDI nak pergi ke Al-Usta, lama mana? 3 hari nak duduk Al-Usta, nak pergi sana tengok mak menakan, nikah lain pula. Jadi 3 hari dalam kitab fiqh, kitab hadis kata, siapa yang nak pergi ke satu destinasi selama 3 hari atau kurang, maka dia bernama musafir yang singgah. Faham lagi? Orang yang nak singgah 3 hari atau kurang, dia panggil musafir lagi yang singgah sahaja. Jadi bila namanya musafir yang singgah, boleh jamak qasar, terjawab sudah. Betul tak? Katanya pula, dah boleh jamak ke tak? Tadi kau bodoh. Apa makna musafir? Orang yang berjalan jauh yang boleh jamak qasar. Apa makna mukim? Orang yang tidak musafir yang haram jamak qasar. Jadi siapa yang nak pergi 3 hari atau kurang, maka dia bernama musafir dalam perjalanan. Bila dia singgah 3 hari saja, namanya musafir yang singgah. Boleh jamak qasar tak? Faham tak tu? Kena jawab sedikit tak? Nak duduk 4 hari. Maka siapa yang nak pergi Al-Usta 4 hari, dalam perjalanan dia adalah musafir, boleh jamak qasar. Tapi masuk welcome to Al-Usta. Masuk dah mukim Al-Usta, maka dia bernama pemukim Al-Usta. Bila dia bernama pemukim, sebab apa? Sebab nak duduk 4 hari ke atas. Boleh jamak qasar tak? Tak boleh, daripada tarikh masuk lagi. Yang kita salah faham, kalau nak pergi Al-Usta 10 hari, 3 hari boleh jamak qasar dulu. Hak tu balik awal. Tak ada seorang ulama yang kata kita salah faham. Baik. Kemudian pula 14 hari pula ni jamak lagu mana pula qasar? Tak ada 14 hari. Tu salah dengar. Masa orang ngajar, dia duduk main je handset. Masa orang ngajar, dia duduk tengok ke kipas. Oh, lawa kipas. Tu silap. Siapa yang nak pergi ke Al-Usta, nak selesaikan pekerjaan dia, tapi tak tahu berapa hari lagi akan siap, maka dia boleh jamak qasar 18 hari. Hari ke-19 tak siap lagi, sudah tidak boleh jamak qasar. Dengar baik-baik. 18 bukan 14. Nampak? 18. Jadi kita tak tahu nak selesai berapa. Bila boleh selesai, maka bila kita pergi Al-Usta boleh jamak qasar. Selama mana? 18 hari saja. Masuk hari ke-19 dan ke atas, tak selesai lagi, sudah tidak boleh jamak qasar. Ingat tu, dulu kini selama ni. Jangan beri kona dah tu. Bila kemah keming, baru kita khabar korang pula. Bolehkah seseorang jamak qasar apabila dia telah sampai ke tempat selepas musafir daripada tempat tinggal asal? Selagi satu orang itu bermusafir, maka dia boleh jamak dan qasar. Sebahagian mazhab menghadkan hari, termasuklah mazhab Syafi'i, qaul yang ma'ruf yang selalu kita dengar, iaitu 3 hari, tak kira hari masuk dan hari keluar. Ada dalam qaul mazhab Syafi'i juga sampai 18 hari. Tetapi secara umumnya selagi orang tu musafir, dia tak balik ke negeri dia ada anytime saya habis kerja saya balik. Saya bukan orang sini, mai hanya nak buat kerja.
Maka kita akan dapati riwayat bagaimana sahabat di Azerbaijan dan seumpamanya 6 bulan masih lagi menunaikan jamak dan qasar di atas alasan itu. Pasal dia musafir. Bukan tempat dia. Macam tu lagi orang naik atas kadang-kadang orang duduk atas kapal, tahu, orang belayar kapal. Tiap hari belayar. Kadang-kadang setahun, boleh tak setahun? Mana boleh dia kata setahun duduk atas kapal. Dia musafir. Dia duduk kata pasal apa tak boleh? Setahun lama sangat. Peruntukan ni bukan hang yang bagi. Hang yang nak tarik balik siapa? Ni bukan BRIM. Ini adalah peruntukan yang dibagi oleh syarak. Siapa yang bermusafir? Jadi dia musafir. Ada kaul, kita tahulah ada kaul, tapi dia musafir. Tapi bila dia balik ke tempat dia, katakanlah dia daripada Kuala Lumpur, dia orang Kangak, sampailah bah tu daripada Kuala Lumpur tu sampai ke Kangak, tak semayang lagi maghrib dengan Isya, sampai-sampai dah Kangak dah. Sampailah rumah dia, boleh tak dia nak qasarkan semayang jamak dan qasar? Dia tak boleh qasar, tapi dia boleh jamak. Dalam perjalanan tadi mungkin dia perempuan nak turun pun tak boleh, bah pun tak berhenti. Dia lagi mana kita ada masa, kita tak semayang di atas semayang fardu, di atas kenderaan, melainkan kita turun bila kita masih ada masa. Kalau melainkan atas kapal terbang, kita dah tak ada masa dah. Tak ada ruang kata, ni pilot berhenti Zat, aku nak keluar semayang lah. Tak ada lah, turun bawah lah. So Nabi SAW di atas kenderaan dia semayang sunat, dia semayang segalanya. Apabila dia nak berhenti fardu, dia berhenti. Dan dia, jika kita mampu berhenti, bah tak berhenti dan kita tahu kita ada masa lagi, kita boleh. Melainkan kita tahu keluar masa, kita semayang di atas kenderaan. Jadi kita solat di atas kenderaan. Apabila masa dah tak ada, masa ada kita sampai. Kata sampai di rumah, berhenti tengah jalan pun susah, berhenti saat saja bah ni, kita pun sampai ke rumah kita. Waktu dah Isya, kita semayang maghrib 3 rakaat, Isya sebanyak 4 rakaat, kita jamak, kita tidak qasar. Jawabnya, kita kena lihat kategori orang itu balik ke kampung di atas dasar pergi ke kampung atau balik ke kampung. Kategori yang pertama, sekiranya seorang ini sudah keluar daripada kampungnya, sudah bermustautin di satu negeri yang lain, di satu daerah yang lain, dan mungkin dia balik ke kampung hanya sekadar ziarah sahabat-sahabat ataupun kaum keluarga yang masih ada sehari 2 hari, kemudian dia balik semula ke tempat mustautin dia, maka orang ini dikira orang tu pergi ke kampung. Berbeza dengan orang yang memang rumah dia di kampung, masih lagi tinggal dengan ibu bapanya, cuma dia pergi ke bandar untuk bekerja atau belajar. Dan bila hari cuti, mereka menggunakan istilah balik ke kampung. Artinya kampung tu tempat asal dia. Bandar dan universiti ataupun kolej itu tempat hanya mereka pergi bekerja, belajar, buat seketika. Maka kategori ini, orang ini memang dinamakan orang yang balik ke kampung. Bila sampai ke kampung, memang tidak ada hak untuk dia meneruskan lagi solat, jamak dan qasar selain daripada di dalam perjalanan sahaja. Dalam perjalanan kita boleh qasar dan boleh jamak. Kemudian timbul lagi persoalan bagi golongan kategori yang pertama tadi, orang yang memang dah meninggalkan kampung, ataupun dia orang lain, kita nak pergi satu tempat, pergi kampung isteri lah, bukan kampung kita pun, pergi, kita ni pendatang di kawasan ini, ataupun pergi ke mana-mana daerah. Jadi di sini kita kena tengok berapa hari kita nak tinggal di tempat yang tersebut. Mungkin kita nak pergi seminggu, kita nak pergi 4 hari, nak pergi 3 hari dan sebagainya. Maka untuk menyenangkan para jemaah, saya bawa satu buku kitab rujukan, nama dia Fiqh Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i, yang telah meletakkan syarat bagi orang yang nak qasar dan jamak. Iaitulah syarat yang ketiga, orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari.
Tidak termasuk hari masuk, jadi hari sampai dan hari pulang. Artinya kalau orang ni nak tinggal di kampung dia 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, itu 4 hari maksud dia. Maka hari perjalanan dia hari Ahad, dan hari dia nak keluar hari yang kelima atau yang keenam itu tidak termasuk. Artinya sesiapa yang berniat nak duduk di satu tempat 4 hari, maka tempat yang dituju itu dianggap sebagai tempat tinggalnya. Oleh itu dia tidak harus lagi mengqasarkan sembahyang apabila sampai ke tempat tersebut. Ini menjadi sedikit kekeliruan ataupun banyak timbul persoalan. Artinya siapa yang pergi satu tempat, dia niat nak duduk 5 hari. Nak duduk 5 hari di sini. Bila kita sampai je tempat tersebut, maka tamatlah tempoh yang dibenarkan untuk kita niat qasar ataupun jamak. Jadi sampai je, putus. Terus salat tamam seperti biasa dan tidak lagi jamak. Yang keliru di sini saya lihat timbul persoalan, orang kata tak apa saya nak duduk seminggu, 3 hari yang pertama itu dia qasar, dia jamak dulu, hari yang keempat baru dak. La. Kalau kita berniat lebih daripada 4 hari ataupun lebih, maka sampai aja putuslah qasar dan jamaknya. Jadi saya ulang sekali lagi, bagi orang yang berniat, kalau dia kata nak duduk di sini 3 hari je, maka ketika itu dibenarkan untuk qasar dengan jamak. Itu pun dengan syarat sekiranya dia tidak mendengar azan. Saya bagi orang lelaki yang dengar azan, walaupun dia seorang musafir, dia tetap diminta supaya menghadirkan diri ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Jadi kesimpulannya, siapa yang nak duduk di satu tempat, balik ke kampung ke, balik ke mana tempat ke yang dia layak untuk qasar dengan jamak, tapi kalau dia sampai di tempat ini dia niat nak duduk 4 hari atau lebih, maka tamatlah, putuslah qasar hari pertama sampai, terus dia kena solat tamam, solat cara sempurna. Saya ingat itulah penjelasan yang ditanya oleh ramai orang. Jadi dalam perjalanan kita boleh buat, bila sampai di tempat kita berhenti. Ada orang tanya, dia kata ada fatwa yang mengatakan selagi kita musafir tak balik, itu dikira orang musafir, boleh terus qasar. Memang saya akui itu satu pandangan. Tetapi ulama yang memfatwakan sedemikian, mereka juga mengatakan sekiranya kita dengar azan, maka fa'ajibhu, wajib kena pergi jawab. Jadi kalau nak ambil fatwa ini, kena ambil dua-dua. Dengar azan, kena pergi salat di masjid. Dan mereka juga menganggap kita musafir selagi tak balik. Jadi saya pilih fiqh mazhab Syafi'i kerana dia lebih teliti dan lebih berhati-hati di dalam ibadat kita. Wallahu alam, selamat menunaikan ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.